Okey, jom kita start. Untuk kita buat sambal tumis yang tahan lama dan tak menggunakan pengawet, kita seharusnya menggunakan kisar kering. Maksudnya kita tak kisar dengan air, kita tak campur dengan air walau sedikit pun. Kita gunakan pengisar kering. Kita potong kecil-kecil semua bahan-bahan tu, masuk dalam pengisar kering, kemudian kita kisar untuk dia lebih tahan lama dan tak perlukan pengawet. Okey, sekarang kita kisar, masukkan sikit-sikit bagi dia lumat. Setelah tu kita biarkan. Biasanya akak kalau buat sambal tumis untuk tahan lama, nak kirim untuk anak-anak, akak buat macam ni je lah. Okey, sekarang kita panaskan kuali. Kemudian kita masukkan minyak. Kemudian minyak tak perlu banyak sangat. Kita tengok dulu macam mana keadaannya. Okey, sekarang kita masukkan bawang kisar tadi, yang kisar kering ya. Lepas tu kita masukkan sikit-sikit. Takutlah merecik ke kan, tak kena tangan pula. Okey, lepas tu kita gaul dia. Tapi bila kita tengok keadaan bila kita dah kacau-kacau dia, kita tengok keadaan minyak tu kurang, kita boleh tambah sikit. Macam tu. Kita kacau dia, tengok dalam keadaan dia okey. Kalau kata mencukupi, tak perlu. Cukuplah takat tu. Kita goreng dia sampai dia layu. Okey, bila kita dah tengok dia macam dia dah layu sikit tu, kita kacau-kacau. Tak maulah takut dia hangus kan kat bawah tu. Rajin kacau. Lepas tu hingga sebati lah. Tapi macam akak punya sambal ni, akak tak suka letak belacan. Akak tak guna belacan sebab ada resdung kan. Tu dia punya ubat tu, kalau kata letak belacan tu ubat resdung. Kita ikutlah, kalau ada orang suka belacan, boleh letak belacan. Macam akak tak letak belacan. Jadi okey, bila dah garing tu kan, kita boh kita punya cili kisar. Cili kisar kita buh semualah. Yang tadi akak tunjuk satu bungkus tu kan, akak masuk semua. Ni masak banyak untuk akak nak hantar untuk anak dekat Kuala Lumpur. Memang rajin hantar dekat dia. Dia kan senang kan balik kerja, penat-penat goreng telur, dah boleh makan dah dengan nasi kan. Tak susah, senang je sekarang ni. Jadinya buat je macam tu. Akak selalu buat banyak-banyak macam ni. Kemudian nanti akak packing. Ataupun akak kalau sendiri pun dekat rumah, untuk anak-anak nak makan mudah, boh dalam bekas. Tak perlu letak dalam peti sejuk pun tak apa. Dia akan tahan lama. Tapi masak kena lama. Masak dalam, kalau macam kuantiti yang macam ni, kena masak dalam 45 minit, 1 jam macam tu dengan api yang kecil. Lepas tu kalau petua nak bagi dia tak meletup-letup tu kan. Kan kalau meletup-meletup tu habis kita punya satu dapur kan. Rajin guna penutup. Okey, bila tengok minyak dah naik tu kan, kita boh lah asam keping. Lepas tu kita boh cube ikan bilis. Garam kat sini akak letak 6 sudu. Memang boh lebih sikit lah. Walaupun akak gunakan cili boh yang, bukan cili boh, cili kisar yang tak pedas. Dia memang tak pedas. Ni kawan akak punya. Okey, garam akak boh 3 sudu teh. Ikutlah, kalau kata nak masin lagi, tambah lagi. Akak memang takat ni memang cukup lah tu. Kalau kata akak memang tak tambah dah ni. Memang cukup untuk kuantiti banyak yang akak masak ni. Untuk garam tu 3 sudu teh saja. Akak minta maaf silap tadi ni. Sebenarnya bukan garam, gula. Gula yang 6 sudu biasa. Akak guna 6 sudu biasa gula. Itu memang dah cukup memadai lah untuk kuantiti yang akak masak tu.
bila semua bahan dah masuk, terutamanya dah masukkan gula, keadaan sambal kita akan nampak lebih gelap sikit. Maksudnya macam dia nampak macam dia dah masak lah kan. Abang kata dia dah garing dah, bahan-bahan tu semua dah kena dah. Maksudnya bila nampak minyak tu dah naik, tapi kita kena rajin kena rajin kacau. Bila tengok dah okey macam ni, color macam ni kan, dah boleh angkat lah tu. Okey, bila dah angkat, kita sejukkan. Sejukkan bawah kipas angin, letak dekat bawah kipas angin kan. Bila dia betul-betul sejuk tu, kita dah boleh start packing. Ikutlah masuk dalam plastik bag ke, boh dalam bekas balang ke. Macam akak nak hantar dekat anak Kuala Lumpur, jadinya kena buat macam ni lah. Akak boh dalam plastik, buat double lah. Mula kita boh yang sambal, lepas tu kita seal, lepas tu kita masukkan lagi sekali dalam satu plastik lain, lepas tu kita seal lagi sekali, baru kita masukkan dalam balang. Macam ni tahan, dia akan tahan. Orang cakap kalau kita masak ni berbulan-bulan boleh tahan dia kalau macam ni. Inilah rahsianya kalau kita nak buat sambal yang tahan tanpa pengawet. Tak payah boh dalam peti sejuk pun tak apa. Ini senang. Kita boleh balik daripada kerja, nak makan, panaskan, masuk dalam pinggan, masuk dalam microwave, goreng telur, settle, dah kenyang kan. Jadi selamat mencuba. Resipi akak ni mudah saja, tak susah. Bahan-bahan pun senang aja. Okey, selamat mencuba. Terima kasih. Okey, ada sedikit petua yang akak nak sharekan di sini. Sekiranya tak ada pengisar kering, boleh je pakai pengisar yang biasa tu. Tetapi jangan bubuh air. Kita gantikan dengan minyak. Bila kita dah blend dengan minyak tu, lepas tu kita tumis macam mana yang ada akak tunjuk dalam video ni. Kemudian bila kita tengok minyak tu banyak sangat, bila dia dah masak nanti, kita tuang kat tempat lain. Dulu masa akak tak ada pengisar kering pun akak buat macam tu je. Jadi sedap juga, macam biasa juga. Tak ada beza daripada segi rasa. Boleh try lah. Jangan lupa like, comment and subscribe. Jumpa lagi dengan resipi yang lain. Jika ada pandangan atau idea, boleh komen. InsyaAllah akak akan perbaiki persembahan di masa akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton di channel akak. Assalamualaikum.